Okay, so hari ni kita akan cover soalan untuk unsur dan bahan pula. Kalau sebelum-sebelum ni kita dah banyak kali kan berlatih jawab soalan-soalan bahagian A. Hari ni kita akan tengok pula macam mana soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni dia teori, soalan-soalan teori. Maksudnya apa benda yang ditanya dalam apa yang ditunjuk dalam buku teks tu, dia akan tanya dalam bentuk soalan pula. Dia ada soalan yang direct, ada soalan yang indirect dan ada soalan yang kena analisis. Kita akan tengok macam mana soalan-soalan tu nanti. Okay. Okay, ni saya bagi tadi dalam kelas. Sempat tengok tak soalan tadi? Boleh communicate dalam chat juga. Sempat. Izzah kata sempat. Senang tak jawab? Rasa boleh jawab semua tak? Ke banyak tahu ataupun banyak tak tahu? Ataupun dah lupa? Tak sangat. Tak susah sangat ke apa maksudnya tu? Lupa. Okay, tak apa. Alright. Tengok ini. Okay, struktur atom bagi suatu atom. Namakan zarah-zarah subatom. Okay, boleh tulis dekat ruangan chat. X tu siapa, Y tu siapa, Z tu siapa. Tolong tulis kat ruangan chat dulu. Supaya ini soalan berbentuk pengetahuan je. Jadi saya malas nak buka tu. Okay. Ada siapa boleh share siapa X, siapa Y, siapa Z dekat ruangan chat. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau ni, just respond je. Okay, kat situ dah ada satu jawapan. Okay, Hijratul Hasanah. Okay, seorang je ke tu? Saya tak tahu. Okay, lagi? Alifah Zawana. Okay, Alifah Zawana. Lagi? Baru 2 orang. Ini semua orang yang daripada 4 Alif turun ke kelas lain ni. Kelas yang saya ajar semua tak ingat. Aduh. Nampak sangat Cikgu Asila ajar tak bagus ni. Cikgu Syaira ajar, Alifah dengan Hasanah ingat. Yang kelas saya ajar tak ingat. Bagus. Haris kata okay, Haris tak belajar lagi. Oh yeah. Tak belajar lagi Oh, kat kelas sana tak belajar lagi. Okay, Amalina Umairah. Apa tadi jawapannya? Okay, Amalina Umairah jawab macam tu. Okay, Izzah. Okay. Alright. Ada pun lah anak-anak murid kelas saya yang jawab ni. Okay. X proton. Alright. Okay, cukup Okay. Okay. Alright, so tengok. Saya tengok pun tadi kata tak belajar lagi tapi jawapan dah bagus dah. Okay, kita tengok sini apa bendanya. Okay. Sekejap, mana pen merah? Okay, so dalam satu atom. Okay, dia ada bahagian-bahagian atom. Macam kita lah, kita manusia, kita ada kepala, badan, kaki, tangan kan, bahagian-bahagian badan. Atom pun ada bahagian-bahagian dia juga, iaitu kita panggil zarah-zarah subatom. Sub ni maksudnya kecil lagi kan daripada tu, okay.
So kita ada 3. Okay, kita ada 3. Satu yang bercas positif, satu yang bercas negatif, dan satu lagi yang tidak ada charge. Tidak ada charge ni kita panggil tidak ada charge tu neutral lah. Neutral means tiada charge. Okay. So sekarang ni yang positif dengan yang negatif ni dia duduk di dalam nukleus. Nukleus tu yang mana satu? Yang ni. Ni, tengah-tengah ni. Okay, ini kita panggil nukleus. Okay, so yang duduk dalam nukleus ialah yang 2 ni. Ni duduk dalam nukleus. Ini pun duduk dalam nukleus. Yang ini duduk di luar. Dia tak duduk, dia sebenarnya bergerak ni. Dia bergerak berpusing, duduk dalam orbit. Yang ni, ini dengan ini ni dengan ini kita panggil orbit. Orbit ni laluan dia. Maksudnya si X ni akan sentiasa berpusing di sekeliling nukleus ni. Laluan dia lalu tu kita panggil orbit. So yang ini, yang si negatif ni duduk dekat orbit. Okay. Alright. So yang positif dengan yang neutral duduk dalam nukleus. Okay. Apa lagi perkara yang korang kena tahu? Bilangan yang positif sentiasa sama dengan bilangan yang negatif. Okay. Okay. Saya ingin tengok. Zarah-zarah subatom ni ada 3 kan, tadi saya dah ajar. Okay, nama dia, dia ada nama-nama khas. Yang ini nama dia proton. Tengok, P positif, P proton. Okay, yang negatif ni kita panggil elektron. Yang neutral ni, kita pinjam nama dia sikit. Nama dia ialah neutron. Okay, so soalan dia suruh namakan zarah-zarah subatom. So dia tanya siapa X, siapa Y, siapa Z. Okay, so yang kat luar ni, yang sentiasa berpusing-pusing ni, itu ialah yang bercas negatif. So X siapa? Siapa yang bercas negatif? Elektron. So X ialah elektron. Okay. Lepas tu tengok sini. Yang positif bilangan dia sama dengan yang negatif. Maksudnya bilangan elektron sama dengan bilangan proton. So kat sini ada 1, 2, 3, 4. So proton pun akan ada 4. Sekejap ada yang baru masuk. Sekejap. Okay. Bila elektron 4, ada 4, proton pun akan ada 4. So kita tengok dalam gambar yang ni, yang mana yang ada 4? Yang putih ke yang hitam? Putih. Ni kan? Putih. Bagus. Okay, 1, 2, 3, 4. So yang si putih tu, itu Y, itu ialah siapa? Proton. 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 Okay, bagus. Dan senanglah kerja kita kan. Z ni ialah siapa? Neutron. 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 Okay. So setakat yang saya tengok jawapan-jawapan yang ada dekat ruangan chat tu semuanya betul. Okay, tengok ni. Sangat senang dapat 3 markah. Okay, berbanding yang kita belajar jawab-jawab soalan yang sebelum-sebelum ni kan, bahagian A. Okay. Kita kena pandai susun ayat lah, kena pandai letak itu, letak ini kan, baru dapat 1 markah kan. Yang ini senang je. Korang buat je X, Y, Z ni siapa punya, siapa nama dia, dapat 3 markah dah. Okay. Dengan syarat ingatlah,
Tapi saya tengok dekat ruangan chat ni adalah berapa orang yang ingat jawapannya ni. Okay. So ingat ni. Ingat siapa charge dia. Ingat apa. Yang penting atas ni kena ingat lah ni. Yang ni. Formula dia ni. Okay. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So dia bagi korang gambar macam mana pun korang boleh jawab. Okay. Alright. Seterusnya. Daripada gambar yang sama juga. Nyatakan nombor nukleon atom. Siapa ingat apa formula nombor nukleon? Nombor nukleon tu apa? Siapa yang boleh bagi tahu saya dekat ruangan chat ke, nak cakap ke pun boleh. Ada? Okay. Kalau tengok sini, sementara korang mungkin ada nak type ke, nak apa ke. Okay. Agak-agaknya perkataan Nabila Aisyah itu ialah susunan elektron, bukan? Tengok nombor nukleon ni. Agaknya kan perkataan nukleon ni menghampiri perkataan apa? Okay, saya patah balikkan slide ni. Neutron. Dalam banyak-banyak perkataan dekat slide yang pertama ni, apa perkataan yang berbunyi hampir dengan nukleon? Neutron. Neutron. Ya ke? Yes. Ya ke? Muiz jawab tu. Muiz jawab. Tengok jawapan Muiz. Mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat? Nukleon tu dekat dengan Nucleus. Nucleus. dekat dengan nukleus. Okay, bagus Muiz. Okay. Bagus. Okay, so apa yang ada dalam nukleus tadi? Tengok dekat slide yang pertama, kita patah balik. Dalam nukleus ada apa? Proton dengan Proton dengan neutron. Okay, so kita tahu yang dalam nukleus ni ada proton dan ada neutron. Okay, jadi nombor nukleon ni mestilah satu nombor yang mewakili hasil tambah dua-dua perkara ini. Okay, jadi siapa yang rasanya boleh berikan berapakah nombor nukleon? Yang ada kat kelas point boleh jawab kat kelas point. Boleh jawab soalan B tu. Soalan B ialah nyatakan nombor nukleon atom ini. Kat kelas point baru ada 11 orang. So boleh masuk lagi 14 orang itu. Okay, buka classpoint.app dekat Chrome dan masukkan kod. Masukkan nama kelas dan kod 63052. Ada seorang yang jawab, siapa yang paling pantas ni? Luqman Hakim. Okay, yang lain-lain? Baru 3 orang. Okay, cepat. Lamanya nak kira. Tiga orang je. Yang lain tak dapat jawab kenapa? Susah ke?
Pelik ni. Ada masalah apa ni? Dah ke? Tak ingat. Oh, tak ingat. Okey. Tak ingat dah bagi kat atas tu. Okey, so saya tutup yang ni dulu. Baru 3 orang jawab. Okey, so ada 3 jawapan daripada pelajar-pelajar lelaki ni. Luqman Hakim jawab 9, Muiz jawab 6, Haris jawab 9. Okey, kita tengok. Tadi saya dah kata dah. Nombor nukleon ni pinjam daripada perkataan nukleus. Dan kita tahu dalam nukleus ada proton dengan neutron. Jadi nombor nukleonnya ialah jumlah proton campur neutron. Okay. So kat sini kita masukkan je lah tadi. Kita boleh kira benda bulat-bulat ni. Proton ada 4. Proton ada 4. Neutronnya yang hitam-hitam tu ada 5. Jadi 4 tambah 5 dapatlah 9. Itulah nombor nukleon. Okay, so kita tengok yang betul ialah Luqman dengan Haris. Yang Muiz tak apa, jangan risau. Okay, alright. Sa'adun pun dah jawab dekat sana. Tapi dia lambat sikit lah. Kita main takci lah kan. Dah dengar jawapan baru ni. Okay. Alright. Seterusnya. Yang ini. Antara unsur berikut yang manakah merupakan isotop? Siapa yang ingat isotop? Okay. Kat sini dia kata yang manakah isotop darjah 3. Lepas tu terangkan jawapan. Dia minta 2 markah. Tengok kat sini kita ada 2 soalan. Yang pertama soalan yang mana. Dia suruh korang bagi tahu yang mana. Okay. Ni yang pertama. Lepas tu dia suruh terangkan. Terangkan ni yang kedua. Markah yang kedua. Jadi pastikan korang memenuhi apa yang soalan itu nak. Okay, sebelum saya buka kelas point punya ni, ada apa-apa nak soal tak pasal ni? Sebelum kita mula jawab. Hello? Anybody home? Tak ada kot. Tak ada. Okay, tak ada, saya buka kelas point ni. Okay, Tak ada. yang mana ada point, sila jawab soalan tersebut. Saya expect akan ada yang tanya, cikgu isotop tu apa? Cikgu macam mana tahu dia isotop? Tak ada yang tanya, jadi saya rasa macam dah ingat lagi atau kot korang kan? Yang manakah isotop? Terangkan. Nak? Nurul Izzan nak apa? Nak jawab? Sila. Nak cikgu terangkan. Tadi suruh jawab, tak nak jawab. Aduh. Tak apa. Saya tutup dululah. Saya tanya balik. Okey. Kejap ya. Okey, saya tak ingat isotop. Nurul Izzan nak minta penerangan. Okey. Isotop ni ialah atom-atom yang ada nombor proton yang sama tapi nombor nukleon yang berbeza. Korang ingat lagi tak yang kat gambar ni ABCD ni nombor yang atasnya apa, nombor bawahnya apa? Ingat tak? Ingat. Tu dah kenapa tu? Tak tahu. Okey. Jap. Saya padam dulu, saya akan tambah slide ni. Sekejap okey, kita letak kat sini je dah. Okey, isotop ni saya pun tak tahu. Oh, ni kelas-kelas yang ni. Okey. Sekarang ni kan kita ada beberapa bentuk cara
menerangkan satu unsur tu. Contohnya macam yang ni tadi. Macam ni. Kalau satu-satu atom tu dia punya subatomnya tak banyak, dia boleh dilukis macam ni. Ada 5 biji neutron, 4 biji proton, 4 elektron. Tapi kalau atom yang dia punya subatomnya banyak, dia takkan nak lukis bulat-bulat tu seketul-seketul kan. Leceh, jadi dia akan tulis dalam bentuk macam yang soalan tadi. Contohnya kalau katakan saya ada atom tu nama dia atom M. Okay. Sebelah atas ni, katakanlah saya letak 20. Bawah ni saya letak 42. Okay. Siapakah nombor yang atas ni? Yang atas ni ialah nombor proton. Yang bawah ni ialah nombor nukleon. Okay. So sepatutnya daripada nombor ni kita dah boleh tahu nombor protonnya berapa, nombor nukleonnya berapa, dan kita juga boleh tahu neutronnya berapa, dan kita juga boleh tahu elektronnya berapa. Okay. Macam mana nak tahu? Kita gunalah formula yang tadi. Tadi kan dah belajar nombor nukleon sama dengan proton. Alamak, jajak wayar kacau. Nombor tadi proton tambah neutron. Okay. So kat sini, sekejap ada yang baru masuk. Sekejap. Mana tadi? Alamak, hilang. Apalah Zarif, orang dah nak habis dah. Okay. So protonnya ni lah kan. Ni 20 ni proton. So sini masukkan kat sini. Nombor nukleonnya 42. So yang ini masuk kat sini. So daripada sini kita tahu neutronnya berapa kan. Okay, berapa neutron? Ni matematik biasa je ni. Berapakah neutron? 22. 22. Ya Allah, pen saya. 22. Berapa elektron? Kita gunalah formula tadi. Proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan siapa tadi? Ingat tak? Elektron. Okay, so kalau nombor protonnya 20, elektronnya berapa? 20. 20. Okay. Lepas tu tadi kita dah tahu yang satu huruf ni nombor atas dia ialah siapa, nombor bawah dia ialah siapa. Lepas tu ada atom lain yang mungkin nombor dia lain lah, katakanlah P. P ni katakanlah P ni 20 dengan 45. Okay. P ni atom lain tapi dia ada nombor proton yang sama 20 juga. So masa ni kita panggil M dengan P ni isotop. Isotop ni ialah atom yang berbeza tapi ada nombor proton yang sama. Lepas tu nombor nukleon dia berbeza. Okay. So bila nampak soalan isotop, benda pertama yang korang kena tengok ialah nombor protonnya mesti sama. Jadi barulah kita dapat tentukan siapa yang isotop. Okay, setakat ni faham tak macam mana nak cari isotop? Dan apakah isotop? Dia memang kena proton yang sama cikgu. Ya, itu kriteria yang paling penting. Katakanlah dia bagi ada 1 juta benda kat situ pun,
Yang benda pertama yang korang kena cari ialah nombor protonnya kena sama. Okay, ada soalan lain tak sebelum saya nak buka lagi balik soalan tadi? Okay, saya rasa macam tak ada. Okay, so yang kat kelas point boleh jawab semula. Ada 16 orang saya tengok kat kelas point tu. So saya harap bolehlah cuba jawab antara A, B, C dan D tu siapalah yang isotop. Dan terangkan jawapan. Semua orang play safe ni tak nak bagi jawapan. Korang ingat korang jawab tu free-free ke? Saya bagi TP tau. Ni nanti balik-balik yang dapat TP 5, TP tinggi-tinggi balik-balik Normanul Hakim, balik-balik si hari tu siapa Yang kelas lepas sekejap. Mana tabu orang dah hilang. Balik-balik si kelas apa Amalina Umairah tu balik-balik Alifah Zawanah tu baru sebut Amalina dah dia bagi jawapan dah. Ada lagi tak? Hai, seorang je ni. Ada yang 15 orang ni lagi 14 orang cuba menjawab ke tidak ni? Tengok sekejap siapa. Tengah fikir. Ramai ni kat ni. Ada Adam, ada Saadun, ada 2 kali Saadun ni kenapa ni? Akmal. Tak tahu nak terang apa. Hidupkanlah lampu. Nak terang apa? Habis macam mana time periksa nak tak tahu nak terang. Goreng je lah, mantau betul. Nak dekat 3 minit ni. Nampak tak time macam ni kan? Dalam masa 3 minit kita tak mampu lagi nak dapat keluarkan satu jawapan. So saya pelik macam mana orang dalam peperiksaan boleh tidur awal. Sedangkan setiap satu soalan tu ambil masa nak dijawab kalau betul-betul nak jawab lah. Tak tahu nak terang apa, tak ni. Okey, kalau tak ada saya tutup. Okey. Nampaknya seorang je lah ni yang dapat TP 5 ni. Kejap cikgu. Okey. Tak payah minta maaf, saya tak kisah pun sebenarnya. Saya kata tak payah minta maaf tu bukannya saya tak ni, tapi macam benda ni bukan kesalahan. Macam bila kita buat latihan, kita kena berlatih untuk tahu adakah kita dah boleh sampai tahap menjawab dengan tepat, adakah kita dah faham apa yang kita ajar. Sebab dalam tajuk ni kita ada 3 bahagian tau, atom, jadual berkala dengan isotop. Sekejap, kan tadi dia punya borang.
Dari 3 benda tu. Lepas tu kalau korang tak dapat cover yang isotop ni, macam saya nak bagi markah kat situ. Okay. So tengok, tadi saya dah ajar isotop ni kena ada beberapa atom yang sama bilangan proton. Okay, sekarang kita ada 4 atom kat sini. Ini atom, ini atom, ini atom, ini atom. A, B, C, D ni ialah atom, nama atom. Macam nama korang Haris, nama korang Izzah, nama korang Amrina, nama korang Sa'adun. So A, B, C tu nama dia. Okay. Lepas tu saya dah bagi tahu tadi, yang atas ni, nombor yang letak kat atas ni, ini ialah nombor proton. Okay. Manakala yang bawah ni yang saya bulatkan dengan warna hitam, ini ialah nombor nukleon. Okay. Lepas tu tadi pun saya dah ajar isotop ni apa. Isotop ni ialah atom yang sama protonnya, bilangan proton tetapi berbeza bilangan elektron dia, neutronnya. Neutron atau nombor nukleon. Sorry lah tulisan kecil. Allah Akbar. Nukleon. Okay. So sekarang ni, saya dah pesan tadi. Nak cari isotop, kena cari yang bilangan protonnya sama. Sekarang korang nak tengok nombor yang saya bulatkan biru ke nombor yang saya bulatkan hitam? Biru. Carilah nombor atom-atom yang bilangan proton yang saya bulatkan biru tu yang sama. Okay, sekarang kita ada A 4, B 5, C 14, D 10. Adakah antara A, B, C, D ni yang merupakan isotop? Ada yang sama tak protonnya? Ada. Tak ada. Jadi tak ada. jawapannya tak ada kan? 4, 5, 14, 10. Tak ada yang sama kan? Tak ada. Tak ada. Tak Jadi ada. adakah ada isotop kat situ? Tak ada. Ada. So jawapan pertama, tiada isotop. Okay, so markah yang pertama ni, yang manakah ni? So tiada atom yang merupakan isotop. Luqman, betul lah. Jawapannya tak ada. Ya, memang tak ada. Terangkan jawapan sebab tiada atom yang sama bilangan proton. Okay. So, kalau macam katakanlah saya bagi satu atom baru. Atom tu nama dia J, jelita. Saya kan jelita kan. Atom J. Atom J ni nombor proton dia yang atas ialah 5, yang bawah ialah 16. Siapakah isotop bagi atom jelita tu? Atom J tu. Antara A, B, C, D. Siapakah isotop bagi atom J? B dan J. B. Tadi saya dengar ada yang perempuan jawab B dan J. Siapa ya tadi tu yang jawab tadi? Oh, Izzah yang jawab tadi. Okay, Izzah. Okay. Tadi pun saya dengar tadi Syafiq kot yang jawab NJ tu. Okay. So kat sini tengok. Kat sini J ni 5. So nak cari isotop dia kenalah yang atasnya 5 juga, iaitu yang ini. Oleh itu B dan J adalah isotop.
kalau soalan tanya terangkan jawapan kerana B dan J ada apa yang sama? Bilangan proton. Bagus. Macam tu. Okay. Alright. So kita tengok jawapan si Amalina tadi. Walaupun dia tak betul jawapan ni, tapi nampak tak cubaan dia tu. Okay. So kalau kita dapat soalan isotop, dia kena ada at least 2. At least kena ada 2 atom. Okay. So tadi kalau ada J tadi dapatlah B dan J. Tapi kalau tadi A, B, C, D tak ada yang sama. So tiada atom. Tiada isotop. Tu satu markah. Awak cakap tak ada isotop je dapat satu markah. Okay, kerana ni diterangkan bilangan proton sama. Nampak? Amalina punya ni, dia punya penerangannya betul. Dapatlah satu markah. Tapi tadi tiada isotop kerana tiada proton yang apa? Yang apa? Yang sama. Yang sama. Yang sama. Betul. Patutnya ni satu markah, yang ini satu markah juga. Dapatlah 2 markah. Okey? Faham tak jawapannya kenapa macam tu? Faham. Alright. Okey, dah kita dah habis yang tadi Kita nak tengok jadual berkala pula. Jadual berkala ingat tak? Apa yang penting dalam jadual berkala ni? Tak. Tak ingat? Ayo, tak ingat. Okay. So jadual berkala ni korang boleh dapat macam-macam pesen lah. Contoh pesennya yang macam ni. Benda pertama yang korang kena ingat ialah seperti dalam soalan A. Bagaimanakah unsur-unsur dalam jadual berkala disusun? Okay. So kita kena ingat yang unsur-unsur ni dalam dunia ni, dalam bumi ni kita ada banyak unsur. Kalau ikut jadual berkala yang sebenar ada berapa ratus saya tak ingat lah tu. Kalau dalam buku teks ada banyak kan huruf-huruf tu. Okay. So macam korang, bila korang dah ramai-ramai satu tingkatan tu kan, tingkatan 4 ada 100 orang. Macam mana kita nak longgokkan 100 orang tingkatan 4 ni jadi kelas-kelas? So ikutlah markah PT3 katakanlah kan. Okay. So macam ni juga dengan atom-atom ni. Kita nak susun dia, tapi nak susun macam mana? Susunlah ikut ni. Jawapannya ialah susun ikut nombor proton. Akbar. Nombor proton. Okay. So susunan dia macam mana? Mesti mula-mula daripada kiri ke kanan. Kemudian barulah atas ke bawah. Apa maksudnya? Macam ni. Kan dia kata susun ikut nombor proton. So nombor proton tu start dengan 1, 2, 3, 4 sampailah berapa ratus kan. Okay. So nak letak nombor 1 tu, kita kena ikut rules yang ni. Mula-mula kena ambil yang kiri ke kanan. Maksudnya antara kotak yang ini dengan kotak yang ini, mana yang kita utamakan untuk letak nombor yang 1? Kiri. Kita mesti letak yang sini dulu. Okay, sini. 1, 2. Lepas tu dah daripada kiri ke kanan barulah kita pergi ke bawah. Bawah pun kita kena utamakan kiri dulu. So pergi sini. 3, 4. Lepas ni 5 letak mana 5? 5 nak letak dekat tempat S ke nak tempat B? S. Okay. S. So 5, 6, 7, 8, 9,
10. Okay, lepas tu dah habis yang ke kanan, baru dah turun lagi 11, 12, 13 dan sampai dah habis bla 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 habis. Okay. So soalan yang bawah ni, bagaimanakah unsur-unsur dalam jadual berkala disusun? So cakaplah disusun mengikut nombor proton. Dah cukup sampai situ je. Yang saya terangkan kiri kanan atas bawah tu, itu untuk kita tentukan soalan lain nanti. Okay. Okay, cukup Okay, lepas tu kan tadi kata tak ingat lagi dah pasal jadual berkala. Okay, jadual berkala kita kena faham beberapa part, iaitu yang pertama baris-baris yang menegak. Ni menegak ni tegak, ni baris menegak. Yang saya buat merah tu anak panah tu kan. Okay, so kita daripada sini sampai sini semua baris menegak ni kita panggil kumpulan. Okay, so ini kumpulan 1. Sekejap Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sini 18 kan? Okay, kalau soalan tanya, apakah atom yang terdapat dalam kumpulan 18? Apa jawapan dia? Atom Q. Okey, betul. Siapa tadi jawab tu? Nukman ke? Lukman. Okey. Sekejap. Tak tanda. Okey. So yang tegak-tegak ialah kumpulan. Okey, apa pula nama benda yang melentang-melentang ni? Yang ni. Ni yang melentang-melentang ni kita panggil kata. Okay. Alright. So sini ada color 1, color 2, color 3, color 4. Color bulan mengambang kena tunggu malam. Okay. So bagi tahu saya nama atom yang ada di color 3. V dengan W. VW. Okay, VW. Siapa yang perempuan tadi? Saya tak dengar, tak nampak namanya. Siapa? Saya. Saya siapa tak perasan. Sekejap. Alifah. Alifah. Sebab saya tengah buka slide ni, dia tak nampak nama. Sekejap Okey, cukup Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, berdasarkan rajah 4. Tengok jadual berkala yang rajah tadi tu. Antara banyak-banyak tu yang mana ada nombor proton paling besar? W. W. Okay, so macam tu so ini ialah nombor yang paling besar. Tapi yang paling kecil dalam banyak-banyak ni? Q. Q. Okay, Q. Ni paling kecil. Okay, siapa yang main guli tu? Okay, ni pula. Berdasarkan rajah 4, unsur manakah yang mempunyai sifat kimia yang sama? Okey, sifat kimia yang sama ni dia mestilah berada dalam kumpulan yang sama. Maknanya kena tengok baris melentang ke baris menegak? Melintang. Melintang. Hoi, kumpulan Menegak. Menegak. Astaghfirullahalazim. Menegak. Laut dah. Okey. So carilah barisan yang ada unsur-unsur yang dalam barisan menegak yang sama. Yang mana yang ada unsur RV. yang RV. Mana yang Advance. RV. ni ni. Okay. So ini ialah
unsur-unsur yang ada sifat kimia yang sama. So dalam jawapan nanti korang tulis macam tu je lah. RV. Kalau tak nak rumah pun boleh. RV yang lantak. Boleh. Okay, yang penting ada jawapan. Okay. Seterusnya. Yang ini. Tadi saya dah ajar kan. Macam mana nak kira nombor nukleon. Kan tadi dah ajar kan? So kali ni yang kat kelas point tolong jawab dekat kelas point Berapakah apa ni tadi? Unsur S. Unsur S, dia kata unsur S ni dah kenapa tu? Jap. Padam. Okay. Dia kata unsur S ni ada nombor nukleon 11. Tapi soalan suruh kira neutron. Macam mana ni? Ini ialah soalan TP4. Ni soalan TP4 ni. Sebab soalan TP4 ni namanya soalan menganalisis. Okay. Ada 2 orang yang dah jawab ni. Wow. Okay. Saadun dah jawab, Muiz dah jawab, Haris dah jawab. Hari ni budak lelaki dia jawab lah. Kenapa saya pula? Saadun, Muiz, Haris, Luqman, Harun. Budak perempuan mana? Cek kalkulator ke? Dia jawab kat chat kalau tak masuk tu. Tapi saya lagi suka kalau kat kelas point lah. Lagi tak yang tengah cuba jawab? Kalau tak saya nak matikan. Syafiq jawab tak Syafiq? Hari ni ada adik tak yes, ada Alifah. Adalah seorang heroin kelas. Okay, so saya tutup dulu. Okay, ada 2 orang perempuan, Izzah dengan Alifah. Okay, saya tak tengok jawapan orang dulu. Kita tengok macam ni. So kita nak guna formula apa sekarang ni? Nak kira neutron S ni. Okay, so kita kena guna formula bilangan. Bilangan pula. Sekejap. Salah. Okay, kita akan gunakan formula yang tadi, yang awal-awal tadi. Nombor nukleon sama dengan proton tambah apa? Elektron. Oi, ya ke? Neutron. Okay, proton campur neutron. Okay, so sekarang kita yang nak disoal ialah neutron kan? Ni yang kita kena cari. Ini yang soalan nak. Jadi kita kena ada 2 lagi part ni lah untuk kita boleh kira kan? Dekat soalan dia kata nombor nukleonnya 11. So ini 11. 11 sama dengan proton, boleh tahu tak macam mana? Boleh. 5. So proton kita tengok dalam jadual berkala ni. Jadi kalau kita tadi tak kira lagi, kita kira lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So proton bagi S ni ialah 5. So masuk dah sini. Tambah neutron. So macam biasa matematik, kita ketepikan neutron sama dengan 11 apa?
11 tolak 5. 11 tolak 5. 11 tolak 5 sama dengan 6. 6. Okay, so dia punya neutron yang di soal tu neutron dia ialah 6. Okay, kita tengok jawapan. Okay, kat sini, wow, Saadun betul, Haris betul, Muiz betul, Luqman betul, Harun betul, Arifah? Alah. Okay, tapi tak apa. Izzah jawab pun betul juga. Okay, so senang kan? 11 tolak 5 je pun. Tapi macam saya cakap tadi, ini ialah soalan TP4 analisis. Sebab kita kena cari dia punya formula, lepas tu kena cari dia punya proton sendiri. Itu maksud dia soalan analisis. Soalan TP4 ni kira soalan dah aras tinggi lah. Okey. Kejap, ada soalan lagi tak lepas ni? Ke dah habis Oh, sikit lagi. Okey. Lukiskan bagaimana atom W membentuk susunan elektron yang stabil. Okey. Ni yang dekat dalam class point. Boleh jawab. Korang lepas ni kelas apa? Ada meet juga ke? Syariah. Kita terlebih 5 minit. Ada meet ke? Tak ada. Tak ada. Kita nak habiskan lagi 2 soalan je. Okey, kalau soalan ni macam mana atom W membentuk susunan elektron yang stabil. Atom W, kejap patah balik sikit. Okey, tengok atom W ni tadi berapa dia punya nombor dia? Kejap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So W ni ada 16. 16 proton. Nampaknya belum ada lagi yang jawab. Sebab yang ini kena lukis-lukis kan. So dia ambil masa sikit lah. Yang dekat kelas point boleh jawab ke? Nabila Aisyah, apa yang ada ni? Okay, ini ialah soalan TP4 juga. Oh, ada Mik Syariah. Ada Mik Syariah. Okay, yang mana-mana yang ada kelas Mik Syariah boleh live. Yang ada Mik Syariah boleh live. Semua ada limit syariah, semua ada kan? Ustaznya lain. Tak lain? Kenapa tak ada? Lain. Kelabar tak kelas ada. lain cikgu. Tak ada, kenapa tak ada? Oh, okay. So, tak apalah yang mana yang rasa nak stay boleh stay. Yang mana yang kelas yang tak ada meet tapi tak nak stay, saya tak kisah je pun. Saya nak habiskan ni je. Yang ada lagi ni rasa boleh jawab tak soalan ni? Cikgu saya tak faham nak jawab tu. Lukis macam mana cikgu tak faham lah cikgu. Oh, okay, tak apa. Okay, saya stopkan. Okay, tak faham. Alright, faham. Faham tak faham tu. Okay, ni macam ni. Yelah yang Amalina dengan Hijratul Hasanah tak sempat belajar itu kan. Okay, so sekarang ni daripada dalam jadual kita tahu yang W ni ada 16 proton. Okay,
W ada 16 proton ni faham tak? Macam mana nak dapat? Faham. Okay. So dah tahu dah W ni ada 16 proton. Okay. So 16 proton ni kalau disusun dalam bentuk lukisan, dia akan berbentuk seperti ini. Okay, W letak nama atom tu letak dulu. Okay, let's say W. Okay, lepas tu 16 proton maksudnya ada 16 elektron kan. So yang kita akan lukis ialah elektronnya. So petala pertama mesti ada 2 elektron. Okay, so daripada 16 kita tolak 2 jadi ada 14 lagi. Okay, so petala yang kedua, siapa tahu petala kedua boleh muat berapa elektron? 8. 8. Okay, so kita tulis lukislah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So daripada 14 balance tadi, tolak 8 pula, jadi tinggal 6 kan? 6 kan? 4. 4 tolak 8. 6 6 lah. 6 kan? Tu kan? 6 lah. 6 lagi. Yelah, saya dengar macam ada orang kira-kira kat belakang tadi. Okay, so ada balance 6. Okay, so ada lagi petala. Berapakah elektron yang akan ada kat petala ketiga ni? 6. 6. Okay, so 6. Okay, so ini ialah atom W yang neutral. Tetapi dia neutral tetapi dia tak stabil. Kenapa dia tak stabil? Sebab dalam dia tak cukup 8. Berapa yang kurang nak jadikan dia stabil? Faham tak istilah stabil? Istilah stabil ni ialah bila setiap petala ada bilangan elektron yang maksimum. Dia susunan yang maksimum dia kena 2, 8, 8, 2. Tapi kat sini baru 2, tapi yang ini baru 2, 8, 6. Betul tak? Jadi 6 ni membuatkan dia tidak stabil. Jadi bila dia nak cuba stabil, agaknya kalau daripada 6 ni lagi senang nak Ambil. Tambah. lagi senang nak tolak 2. Tambah. Jadi nanti susunan yang baru kita kena lukis balik lah. W tu, okay, petala pertama ada 2. Petala kedua ada 8 dan petala ketiga kita lukis yang asal tu ada 6 kan? Lepas tu kita tambah lagi 2. Okay? Okay. So kita tunjuklah situ tambah 2. Bukan tambah, terima. Silap. Terima 2 elektron. Okay. So macam ni lah lukisan dia. Okay, faham tak? Faham. Okay. Dia punya faham dah sedih je dah. Okay, dah last. Ni tak apa-apa lah ni. Patutnya saya kena kumpul jawapan tadi sebab ramai yang tak ada kan. Jadi tak payahlah. Kat sini dia kata sebiji belon terlepas daripada genggaman kanak-kanak. So apakah gas yang diisi dalam belon itu? So nama gas tu ialah gas helium. Okay. Sebab dalam banyak-banyak gas yang paling ringan ialah gas helium. Sebab tu dalam udara
bila helium ni lagi ringan daripada oksigen, lagi ringan daripada karbon dioksida, dia membolehkan balon tu terapung. Okay. So nama gas helium. So awak tulis je helium dapat 1 markah. Lepas tu beri alasan. Alasannya ialah sebab helium Ringan, gas paling ringan. bagus. Gas paling ringan. Dah, dapatlah 2 markah. Okay, so itu sajalah benda yang kita nak belajar hari ini. Susah ke senang sebenarnya tajuk ni? Senang. Senang kalau Okay. faham. Ya ke? Tu dia. Tu dia keyword dia. Senang kalau faham. Sebab kalau tengok gaya korang jawab daripada awal tadi, sampailah ke yang last ni kan. Saya nampak macam, saya tak tahulah sama ada korang